Bagaimana itu dia tanya? Kita tahu Constitution ni adalah undang-undang teragung. Tapi walau bagaimanapun, perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam telah diturunkan kuasa kepada ruler and council of the state, as an unalienable right lah. Nobody can challenge. Jadi macam mana kita boleh katakan yang 53 ni is against the constitution? Dia dah dibagikan right tu. Dan juga artikel 11/4 juga memberi kuasa kepada ruler and council membuat tegahan-tegahan yang buat enactment tu. Good question. There are two questions there. Yang pertamanya is whether or not the constitutional power has been given to the ruler and council. Actually, to the ruler and council ni has to be a ruler, because the ruler acts through his council. Actually, that is not quite correct, that statement, because it is not that the power is given to the ruler and council to promulgate laws. It doesn't work like that. The state parliament actually is a body. State parliament ni macam federal parliament lah. Dia parlimen negeri. Jadi ditubuhkan di bawah di bawah undang-undang. Diberi kuasa-kuasa untuk menggubal undang-undang. Tapi kita perlu lihat kuasa-kuasa parlimen negeri untuk menggubal undang-undang datangnya daripada mana? Siapa yang memberi kuasa kepada parlimen negeri untuk menggubal undang-undang? Source dia ialah Perlembagaan Persekutuan, the Federal Constitution. The Federal Constitution gives power to both parliaments, Federal Parliament dan juga State Parliament. Di bawah artikel 74, 1, 2, 3 dan seterusnya, dibaca bersama dengan 9th schedule ataupun schedule ke-9, list ataupun senarai-senarai yang ada dalam Federal Constitution itu adalah senarai-senarai pembahagian bidang-bidang kuasa kepada mahkamah, kepada Federal Parliament ataupun Parlimen Persekutuan, dan juga kepada State Parliament ataupun Parlimen negeri. Jadi dalam memutuskan sama ada parlimen negeri mempunyai sesuatu kuasa untuk membuat sesuatu undang-undang, kita harus kembali kepada source dia yang memberi kuasa tersebut, iaitu Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Dalam Perlembagaan Persekutuan itu, kita merujuk kepada list bidang kuasa yang telah diberikan, dan kita juga merujuk kepada artikel-artikel Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Sebab artikel 74(3) mengatakan bahawa kuasa sesuatu parlimen negeri untuk menggubal undang-undang itu adalah tertakluk kepada apa-apa sekatan yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Peruntukan dan sekatan yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Is this the first time it has been brought? No. There has been so many cases, bukan sahaja parlimen negeri yang telah dipersoalkan sama ada dia ada kuasa ataupun tidak. Di dalam petition yang melibatkan kes-kes Sulaiman Takrib, Encik Abdul Kahar kita sendiri dan sebagainya, permohonan-permohonan yang sama yang mengatakan bahawa parlimen negeri tidak ada kuasa untuk menggubal sesuatu undang-undang telah pun dipersoalkan in the past. Adakah parlimen negeri sahaja yang dipersoalkan? Bukan. Parlimen Persekutuan sendiri dipersoalkan. Federal law ataupun parlimen undang-undang yang digubal oleh Parlimen Persekutuan sendiri dipersoalkan. Dalam kes Mamat bin Daud, kes yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan, Seksyen 298A Kanun Keseksaan telah diisytiharkan sebagai tidak berperlembagaan oleh Mahkamah Persekutuan. Kalau kita buka sekarang buku-buku Kanun Keseksaan ni, kita lihat Seksyen 298A masih ada dekat situ, tapi dia telah diisytiharkan sebagai tidak berperlembagaan dan tidak boleh digunakan. Itu Parlimen Persekutuan. Dia punya own law yang telah diisytiharkan sebagai tidak berperlembagaan oleh Mahkamah Persekutuan sendiri. Ada example lain? Ada. Dalam kes Repco Holdings, Repco Holdings, Seksyen 1262 SIA, Securities Industries Act, juga dipersoalkan sebagai tidak berperlembagaan. Siapa punya undang-undang itu? Parlimen Persekutuan punya undang-undang. Diisytiharkan oleh Mahkamah Tinggi sebagai tidak berperlembagaan. Dipersetujui oleh Attorney General's Chambers, Jabatan Peguam Negara. Undang-undang itu sendiri yang dia sebagai advisor kepada undang-undang itu, dia bersetuju undang-undang itu juga tidak berperlembagaan apabila kita melihat pada undang tersebut.
Is this the first time that federal parliament is being questioned? No. Is this the first time that state parliament is being questioned? No. Every time satu-satu persoalan undang-undang itu timbul, kita harus merujuk kepada sumber kuasa tersebut. Itu adalah federal constitution. Jadi tidak benar kalau kita katakan bahawa state parliament has got the absolute freedom, or to use the word, an inalienable right to pass whatever law that it deems fit. Tidak benar. Dia hanya mempunyai kuasa di bawah artikel 74(3) untuk menggubal sebarang undang-undang di mana bidang kuasa telah diberikan kepada dia di bawah Perlembagaan Persekutuan, ataupun dalam mana undang-undang yang dibuat oleh kerajaan oleh Parlimen Negeri itu tidak bercanggah dengan mana-mana artikel, termasuk artikel-artikel yang memberikan hak-hak asasi di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau dia bercanggah, dia juga akan jatuh sebagai undang-undang yang tidak sah dan tidak perlembagaan. Macam mana kita tahu? Artikel 4 mengisytiharkan mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan adalah dengan itu tidak sah dan terbatal. That is really the law in this country. There is no escaping from that law.